Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, Selamat berpuasa. Kita sekarang ni sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Ustaz mengharapkan anak-anak sihat. Jadi kita kembali semula belajar melalui PDPR, belajar di rumah. Jadi Ustaz menghasilkan video ini khususnya untuk pembelajaran pendidikan Islam tahun 3. Baik anak-anak, hari ini kita nak belajar apa? Hari ini tajuk yang kita nak belajar iaitu bersuci daripada hadas. Tajuk yang kita nak belajar hari ini bersuci daripada hadas. Anak-anak boleh bersiap sedia dengan buku teks pendidikan Islam. Anak-anak boleh buka buku teks pendidikan Islam muka surat 80. Muka surat 80. Bersedia dengan buku teks muka surat 80. Di bawah tajuknya ialah ibadah. Di bawah tajuk ibadah. Kita akan mulakan sekejap lagi. Bersiap sedia dengan buku teks ya anak-anak ya. Okey, kita akan mulakan sekejap lagi. Baik anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan belajar tajuk bersuci daripada hadas. Sebab anak-anak tengok tajuk yang kita nak belajar ini bersuci daripada hadas. Baik. Apa maksud hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan perlu bersuci. Contohnya, apabila kita ada hadas, maka kita tak boleh nak solat, tak boleh nak tawaf, dan tak boleh nak menyentuh Al-Quran apabila kita dalam keadaan berhadas. Jadi anak-anak perlu tahu cara macam mana kita nak menghilangkan hadas ini. Supaya apa? Supaya solat kita sah, ibadah kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang sekiranya kita tidak tahu solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita tak tahu, kita tidak belajar berkaitan dengan hadas. Jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan hadas. Baik. Hadas ini ada dua. Seperti yang anak-anak tengok dalam buku teks buku surat 80. Hadas ini dia ada dua. Pertama ada hadas besar. Yang keduanya ada hadas kecil. Hadas besar ni cara nak sucikan dia kita kena mandi wajib. Tengok ni dia tulis mandi wajib. Cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Manakala hadas kecil, cara bersucinya adalah dengan berwuduk. Baik. Apa beza dia hadas besar dengan hadas kecil? Beza hadas besar ni kalau berlaku kepada diri kita hadas besar, maka kita kena mandi wajib. Kalau hadas kecil, kita hanya perlu berwuduk sahaja. Hadas besar Ustaz akan cerita kejap lagi. Muka surat 81 ada penerangan berkaitan dengan hadas besar. Baik, hadas kecil ni apa pula? Baik anak-anak, hadas kecil ni apa pula? Hadas kecil ni ialah perkara yang
kebiasaannya ialah terbatalnya wuduk kita. Itu hadas kecil. Sebab apa? Sebabnya hadas kecil cara kita nak sucinya dengan kita ambil wuduk. Jadi perkara yang membatalkan wuduk kita itu adalah hadas kecil. Kebiasaannya hadas kecil. Contohnya apa dia? Contohnya kita uh, uh, apa nama ni, mengeluarkan air kencing, kita qada hajat, membuang air besar, membuang air kecil, kita apa nama ni, kita mengeluarkan angin, maka itu perlu kita ambil wuduk supaya sah solat kita. Boleh tak kita apa nama ni, mengeluarkan air kecil ataupun mengeluarkan air besar kemudian kita solat? Boleh tak? Maka tak boleh. Sebab apa? Sebab nanti solat kita tidak sah. Caranya apa? Caranya selepas kita mengeluarkan air kencing ke, kita mengeluarkan apa nama ni, qada hajat, maka kita perlu mengambil wuduk semula supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita tengok pula muka surat sebelah dia. Surat sebelah dia, sebab berhadas besar. Ada berapa sebab di sini? Ada 6 sebab yang menyebabkan, yang memerlukan kita berhadas besar. Berhadas besar tadi kita dah bagi tahu. Hadas besar ni apa perlu kita buat? Kita kena mandi wajib. Kita perlu mandi wajib. Inilah 6 sebab yang perlu kita mandi wajib. Pertamanya apa? Pertamanya kena keluar air, keluar mani. Keluar mani. Yang keduanya apa? Bersetubuh. Yang ketiga haid. Yang keempat ini mati. Yang kelima wiladah. Kemudian yang keenam nifas. Keluar air mani ni apa? Keluar air mani ni berlaku kepada baik lelaki ataupun perempuan. Khususnya baik lelaki ataupun perempuan akan berlaku keluar air mani. Terutama yang lelaki lah. Yang lelaki apabila sampai masanya, waktu balignya, bila dah baligh maka dia akan keluar air mani. Keluar air mani ni dia ada bagi penerangan di bawah ni. Apa dia? Keluar air mani ni air yang keluar selepas mencapai tahap syahwat. Biasanya lelaki dia akan bermimpi lah. Bersetubuh ni apa pula? Bersetubuh ni hubungan di antara suami dan isteri. Haid ni berlaku pada perempuan sahaja, berlaku pada wanita sahaja, tidak berlaku pada kaum lelaki. Kita panggil darah haid. Kemudian apa lagi? Mati. Wiladah ni darah yang keluar semasa kelahiran anak, kelahiran bayi. Nifas ini darah, ini wiladah ni darah semasa kelahiran, nifas ni pula darah selepas kelahiran. Ini wiladah semasa kelahiran. Okey. Ini di antara 6 sebab perlunya kita mandi wajib ya. Kemudian apa lagi? Okey, ini seterusnya muka surat 82. Ini dia bagi penerangan kepada kita. Boleh rujuklah buku teks, nak boleh rujuk buku teks. Ni kaedah cara macam mana kita nak mandi wajib. Okey, ni langkah pertama. Ya, ada berapa langkah semua ni? Ada 8, ada 9. Ada 9 langkah. Ustaz akan baca satu persatu langkah kita nak mandi wajib. Okey, pertama apa dia? Okey, pertama ni kena hilangkan najis terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu kekotoran yang ada terlekat di badan kita. Di celah-celah kengking, kita buang dulu najis yang berada di badan kita. Okey, kemudian apa? Kemudian kita membaca bismillah. Kemudian kita niat berhadas besar. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian kita niat nawaitu raf'al hadasi akbari lillahi ta'ala. Niat dalam hati, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kemudian nombor 3 apa? Kemudian mula-mula sekali kita membasuhkan air selepas kita niat apa semua sekali tu, kita membasuhkan tangan kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian kita membasuh pula di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian apa? Nombor 4, kita membasuh kemaluan daripada kotoran dan najis. Kita basuh kemaluan kita. Sekiranya ada najis, kita gosok sehinggalah najis yang ada terlekat di badan kita tadi hilang. Kemudian nombor 5 apa? Kemudian selepas hilang kotoran tadi, kita ambil wuduk. Kemudian nombor 6, membasuh keseluruhan rambut dan kepala dan telinga. Pastikan ini penting kan anak-anak, penting semasa kita mandi wajib kita perlu pastikan air terkena di semua tempat. Mesti terkena di semua tempat. Bila masa ustaz belajar dulu, ustaz kepada ustaz ni suruh supaya bila nak mandi wajib dia kena duduk. Kena duduk supaya air mengalir di celah-celah kengkeng, di tempat-tempat yang sukar untuk mengalir air. Kena pastikan, apa yang penting, kena pastikan air mengalir di seluruh tubuh, biar air itu kena di seluruh tubuh ya. Baik, seterusnya yang ketujuh, menjirus air ke seluruh badan, bermula di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri. Nombor 8, menggosok bahagian sulit dan lipatan. Macam tadilah, kita kena pastikan supaya air ni terkena di semua tempat, terutamanya di tempat-tempat sulit, di tempat-tempat lipatan, kena pastikan terkena air. Kemudian yang ke-9, yang terakhirnya ialah membasuh kaki. Okey, ini cara nak berhadas besar. Mungkin anak-anak anak-anak masih lagi belum lagi belum lagi baligh, maka anak-anak hanya perlu tahu saja terlebih dahulu. Tajuk ini mungkin akan diulang semula pada darjah 6 nanti. Sekarang ni anak-anak darjah 3. Tajuk ni akan diulang semula semasa darjah 6 nanti. Cumanya anak-anak sudah ada maklumat cara macam mana nak mandi wajib. Terutamanya bagi wanita lah. Biasanya wanita ni, kaum hawa ni, mereka balik lebih awal daripada lelaki kebiasaannya. Baik. Seterusnya apa dia? Seterusnya larangan semasa berhadas besar. Okey, ni penting kalau sekiranya kita berhadas besar, kita tak mandi wajib lagi. Apa larangan dia? Larangan dia pertamanya, kita tak boleh menunaikan solat. Tak boleh, berdosa kalau kita berhadas besar tapi kita tunaikan solat, tak boleh, berdosa. Jadi tak boleh kita nak tunaikan solat, kita tak boleh nak mengerjakan tawaf. Kemudian kita tak boleh nak membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Nombor 4, berada di dalam masjid, tak boleh. Ini perkara-perkara penting yang anak-anak perlu tahu. Larangan semasa berhadas besar. Tak boleh solat, tak boleh nak tawaf, tak boleh nak menyentuh Al-Quran, tak boleh berada di dalam masjid semasa berhadas besar. Baik. Ini kepentingan mandi wajib. Okey, dari segi sudut jasmaninya, apa kepentingan dia? Badan menjadi bersih dan segar. Nombor 2, sihat tubuh badan. Apabila kita mandi wajib, badan kita segar, bersih, tubuh badan kita sihat. Okey, nombor 3 ni apa? Membersihkan diri pada bau dan kuman. Okey, nombor 4 ni memberi keselesaan untuk
berinteraksi dengan orang lain. Ini di sudut jasmani. Di sudut badan kita lah, jasmani ni badan kita. Okey. Okey, di sudut rohaninya apa pula? Okey, sudut rohaninya membolehkan untuk bersolat. Ini kepentingan dia, kita bincang ni sekarang ni kepentingan mandi wajib. Di sudut rohaninya membolehkan kita solat, kita beribadah, menyentuh Al-Quran. Jadi amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ni apa? Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini di sudut kepentingan mandi wajib di sudut rohaninya. Baik anak-anak. Jadi anak-anak, Ustaz rasa sampai di sini dulu tajuk yang kita bincang hari ini. InsyaAllah kalau sekiranya anak-anak ada kemusykilan, tak faham, anak-anak boleh WhatsApp kepada Ustaz ataupun Telegram kepada Ustaz tajuk yang kita belajar hari ini. Baik, apa tugasan yang perlu anak buat? Anak-anak perlu buat buka buku aktiviti. Anak-anak boleh buka buku aktiviti muka surat 79, buat sampai muka surat 83. Okey. Sebenarnya muka surat 79 ni kita dah buat sebenarnya 79, 80, sebab tajuk yang kita belajar ini adalah bukan tajuk ulangan, tapi seperti yang Ustaz maklum sebelum ini, pendidikan Islam ni setiap tajuk kita akan belajar selama 3 minggu. Satu tajuk ni, contohnya tajuk yang kita belajar ni sebenarnya kita belajar dalam 3 minggu ataupun 2 minggu. Disebabkan PDPR ni, pembelajaran di rumah ni kita singkatkan. Sepatutnya 3 minggu, kita akan jadikan 2 minggu. Jadi tajuk ni kita dah belajar sebelum ni, maka jadi untuk tugasan ini, siapa yang dah buat muka surat 79, dah buat muka surat 80, maka pelajar-pelajar boleh buat muka surat 81 sehingga muka surat 83. Tapi kalau sekiranya pelajar ada kemungkinan tak hadir ke sekolah pada minggu yang sepatutnya kita belajar tajuk ni, maka pelajar-pelajar kena buatlah daripada muka surat 79 sampailah muka surat 83. Banyak sedikit lah, tak apa, buat sikit-sikit. Dan tugasan ni anak-anak boleh hantar kepada Ustaz melalui Telegram. Snap saja gambar, hantar kepada Ustaz di dalam Telegram. Okey, itu saja pada hari ini. Mudah-mudahan perkongsian kita, pembelajaran kita pada hari ini memberi pengalaman baru kepada anak-anak, memberi ilmu yang baru kepada anak-anak, dan mudah-mudahan anak-anak fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.